Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada para media yang datang pada pagi ini, dan tak lupa juga pada sahabat-sahabat daripada pelbagai NGO yang bersama-sama dengan kami pada pagi ini yang kami namakan sebagai Gabungan NGO Islam ataupun Gabung. Dalam senarai saya ini yang menyokong kenyataan kita ini ada lebih kurang 48 NGO yang boleh dilihat daripada senarai yang diberikan. Jadi tujuan kita adakan pada PC pada pagi ini ialah untuk menyatakan pandangan kita dan penyerahan kita serta cadangan kita kepada pihak kerajaan terhadap kenyataan yang dibuat oleh salah seorang pemimpin DAP mengenai kompetensi ADUN dalam menggubal undang-undang syariah. Jadi insya-Allah selepas saya menyampaikan kenyataan media, dan saya akan buka pada rakan-rakan saya yang lain yang akan juga bercakap bersama-sama pada pagi ini. Baik, kenyataan pemimpin DAP mengenai saranan untuk melantik pakar bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa mengkaji kompetensi DUN dalam menggubal undang-undang syariah adalah satu kenyataan yang berunsur provokatif dan penghinaan terhadap agama Islam, umat Islam dan raja-raja Melayu. Kenyataan pemimpin ini menyebabkan beberapa implikasi besar. Yang pertama, ia boleh menimbulkan keresahan, kemarahan dan perbalahan di antara kaum. Yang kedua, seolah-olah mempertikaikan pelantikan dan kredibiliti ahli jawatan kuasa khas mengenai mengkaji kompetensi DUN, seolah-olah mereka ini tidak ada kelayakan. Yang ketiga, jelas menunjukkan bahawa pemimpin DAP tidak memahami serta menghormati perlembagaan yang menetapkan hal ehwal agama berada di bawah bidang kuasa yang di-Pertuan Agong. Perlu diingatkan, ini bukan kali pertama, malah sudah berulang kali, seperti dalam kes kalimah Allah Akta 355, menafsir Al-Quran secara sembrono. Pihak DAP cuba untuk campur tangan dalam urusan agama Islam. Dan kita yakin kenyataan yang dibuat kali ini bukanlah secara kebetulan dan merupakan pendapat peribadi seorang pemimpin, tetapi adalah menjadi dasar perjuangan parti DAP. Walaupun semua maklum bahawa negara ini adalah negara Islam, namun pemimpin DAP secara konsisten menegaskan bahawa negara ini adalah negara sekular. Walaupun perkataan sekular tidak wujud dalam perlembagaan persekutuan, sebaliknya perkataan Islam tertera dengan jelas dalam pelbagai fasa perlembagaan. Dalam hal ini, penafian dan permohonan maaf bukan jalan menyelesaikan, kerana ia sudah menjadi perkara biasa bagi menutup isu sebegini. Ini hanyalah satu helah untuk mereka mencabar Islam dan melihat reaksi umat Islam. Oleh itu, Gabung berpandangan yang pertama, semua rakyat mesti menjunjung titah Tuanku Sultan Selangor selaku pengurusi Majlis Kebangsaan Al-Alwa Islam. Masyarakat bukan, yang mana beliau baginda menyatakan bahawa masyarakat bukan agama Islam, agama menghormati dan tidak mencampuri urusan berkaitan hal awal agama Islam. Yang kedua, kita juga berpandangan bahawa tiada keperluan untuk lantik mana-mana orang bukan Islam dalam jawatan kuasa tersebut, kerana ia melibatkan hal awal orang Islam berdasarkan perkara 11
3-A Perlembagaan Persekutuan yang mengatakan bahawa tiap-tiap kumpulan agama bebas menguruskan agamanya. Ini bermakna orang Islam bebas menguruskan agama Islam tanpa campur tangan orang bukan Islam. Jika ia menyentuh hal orang bukan Islam, mereka boleh membahaskan di parlimen bila-bila masa. Nombor 3, semua pihak mesti memberi kebebasan kepada jawatan kuasa ini untuk menjalankan fungsi dengan bebas tanpa tekanan daripada mana-mana pihak. Ini termasuk ahli parlimen bukan Islam daripada DAP perlu menerima apa-apa carangan ataupun syur daripada jawatan kuasa untuk dilaksanakan melalui pindaan undang-undang yang berkenaan. Sehubungan dengan itu, gabung dengan ini menyarankan, yang pertama, pihak polis, ini penting ya, pihak polis perlu membuka kertas siasatan segera dan pemimpin berkenaan terhadap pemimpin berkenaan di bawah Akta Hasutan 1948 agar ia menjadi pengajaran kepada yang lain supaya jangan celupar, sombong, biadab dan resis apabila mengeluarkan sesuatu kenyataan. Tak cukup dengan maaf, dengan penafian, mesti buat siasatan. Kalau orang Islam sebut, orang Melayu sebut, terus dibuka kertas siasatan. Tetapi ini kita seolah-olah menerima hanya sekadar permohonan maaf yang telah diucap berulang-ulang kali. Yang kedua, kerajaan perlu memberhentikan hasrat untuk menggubal undang-undang Akta Harmoni Nasional sehingga mendapat pandangan dari NGO-NGO Islam dan pelbagai pemegang taruh yang ada di sini ini. Kami juga nak tahu apa yang ada dalam Akta Harmoni Nasional ini. Yang ketiga, kita menuntut kerajaan meminda Perlembagaan Persekutuan terhadap jadual ke-9 Senarai 1 Persekutuan dan Senarai 2 Negeri bagi mengelak mana-mana usaha untuk menggugat kemuliaan agama Islam. So, itu kenyataan media dan carangan kita kepada pihak kerajaan, dan saya bukalah pada rakan-rakan yang lain untuk bercakap tambahan. Sila Tuan Syed.